Okey, hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jumaat. Selamat petang. Okey, mungkin ada yang pergi solat Jumaat, solat Jumaat di masjid, tapi limited kan ya. So, mungkin ada yang ramai yang tak boleh pergi solat Jumaat kat masjid, tetapi sebabkan benda ni tidak dapat dielakkan, kita cuma boleh bertaubat je lah, buat solat taubat, buat solat zuhur berjemaah di rumah. Jadi disambil-sambil duduk minum-minum kopi petang-petang ni, sedap ya minum kopi, daripada kita tidur, daripada cuma tengok TV sahaja. Apa kata kalau dengar sikit, ambil ilmu sikit daripada Dr. Ju. So, topik hari ni sangat menarik, iaitu hidden diabetic ataupun diabetik yang tersembunyi ataupun kencing manis yang menyorok. Kencing manis yang menyorok ataupun dalam bahasa perubatan dipanggil pre-diabetic. Sebab pre-diabetic tu maknanya dia adalah bila you check gula dalam darah, you tak ada, gula you normal. Bila check pergi jumpa doktor, ambil full blood test, full blood body punya test, maknanya kita nak tahu keadaan kesihatan badan kita, kita tengok gula normal. Jadi kita pun seronok. Ada maknanya kita tengok kadang-kadang mak ada diabetes ataupun bapa ada diabetes ataupun dua-dua ada diabetes, ada kencing manis. Tetapi kita tengok kita tak ada diabetes. Adakah betul kita tak ada diabetes, ataupun mungkin sebenarnya kita dah ada hidden diabetes ataupun kita dah ada pre-diabetes. Jadi pre-diabetes ni adalah diabetik bila kita cek gula kita, kita normal. Tetapi sebenarnya gula sebenarnya dah tinggi dalam badan you. Tetapi apa yang berlaku adalah badan kita adjust. Apa dia buat? Dia dah buat sesuatu. Jadi pre-diabetes juga ataupun hidden diabetes juga adalah keadaan yang juga dikenali sebagai insulin resistant. Apa dia insulin resistant? Dekat sini siapa yang ada mak bapak ada kencing manis? You sebenarnya kalau mak kita atau salah seorang daripada parents kita, sama ada mak atau bapa ada kencing manis, kita punya chances untuk dapat kencing manis adalah 40%. Maknanya kita memang sangat-sangat berisiko tinggi untuk dapat kencing manis. Kalau mak dan ayah kita dua-dua ada kencing manis, kita sebenarnya ada 60% chances untuk dapat kencing manis. Tinggi tu. Maknanya sama dia dapat atau tak dapat. Dapat atau tak dapat. Dan ianya juga ada kena-mengena dengan genetik. Jadi kalau misalnya contohlah, Dr. Ju tengok atau mungkin you all tengok dekat sini, ada antara kita mak tak ada diabetes, bapa tak ada diabetes, adik-beradik tak ada diabetes, tapi you seorang je diabetes. Jadi kita kata, iya ke? Kenapa aku kena diabetes? Kenapa orang tak ada diabetes? Tapi saya nampak tak adalah gemuk sangat, tapi kenapa saya dapat diabetes? Sebenarnya antara kita ni ada juga jin-jin kita yang ada variant ataupun yang ada menunjukkan, maknanya jin kita ni memang ada boleh dapat diabetes. Contohnya Dr. Ju sendirilah. Dr. Ju tak pernah tahu pun yang genetik Dr. Ju sebenarnya ada diabetik. Maknanya dalam genetik tu dia ada tulis, dia ada 4 jin Dr. Ju yang variant diabetik. Maknanya kalau tengok mak ayah Dr. Ju dua-dua tak diabetik. Adik-beradik dia pun tak ada diabetik. Kalau you tengok tok nenek Dr. Ju tak ada kencing manis, tak ada diabetes. Moyang Dr. Ju pun tak ada diabetes. Tapi bila tengok sampai ke peringkat ke bawah ni, kita tengok adik-beradik Dr. Ju ada yang diabetik. Jadi rupa-rupanya apa yang berlaku adalah dia berlaku disebabkan oleh genetik kita memang ada diabetes sebenarnya. Dan bila kita
buat sesuatu kesilapan dalam hidup kita, dia menyebabkan genetik tu hidup, genetik tu bangun dan menyebabkan kita dapat diabetes. Dan jadi Dr. Ju nak bagi tahu semua kat sini, kalau you all belum ada diabetes, Dr. Ju akan bagi sign and symptom bahawa you mungkin sudah ada hidden diabetes. Maknanya you dah ada diabetes tersembunyi yang bila you check, you normal. Insulin resistant ataupun diabetik tersembunyi itu ataupun hidden diabetic ataupun pre-diabetic ni adalah disebabkan oleh kita ada keadaan yang dipanggil insulin resistant. Apakah dia insulin resistant? Insulin resistant adalah keadaan di mana insulin dalam badan kita tak boleh bekerja sebab insulin kerjanya adalah angkut gula masuk dalam sel. Dalam sel, gula akan masuk ke dalam kilang yang dipanggil mitokondria. Dalam kilang tu, gula ditukar jadi tenaga. Jadi, ada keadaan di mana bila dalam sel-sel badan kita gula dah penuh, dah sendat, jadi gula kat luar tak boleh masuk lagi sebab insulin nak tolak gula masuk dalam sel, tak boleh. Jadi keadaan tu dipanggil insulin resistant. Insulin resistant adalah keadaan di mana sel-sel kita ataupun pintu pada sel dalam badan kita, semua sel dalam badan kita dia kunci, dia lock. Bila dia lock, dia dah tak boleh nak buka balik. Itu adalah insulin resistant. So, bila kita ada insulin resistant ataupun pre-diabetic ataupun hidden diabetic ataupun diabetic tersembunyi ini menyebabkan gula tak boleh masuk dalam sel. Bila gula tak boleh masuk dalam sel, apa berlaku adalah kita macam tak makan. Maknanya gula tak boleh masuk sel, maknanya tenaga tidak boleh di-generate. Maknanya kita tak boleh dapat buat tenaga because bila dalam sel tu dah saturated dengan gula, apa yang berlaku, kilang-kilang dalam sel tu pun banyak yang rosak. Bila banyak yang rosak, maka tak ada tenaga di-generate. Jadi apakah, sebab Dr. Ju hari ini akan bercerita apakah simptom dan sign ataupun tanda-tanda yang anda sebenarnya ada masalah pre-diabetes ni. Jadi untuk cerita lebih lanjut pasal macam mana diabetes, pre-diabetes tu berlaku, apa sebenarnya berlaku kat dalam, Dr. Ju akan cerita di lain hari. Yang paling penting you all kena tahu sign dan simptom ini so that you alert, you sentiasa berwaspada. Oh, aku sebenarnya mungkin ada pre-diabetic. So that you all buat sesuatu. Buat sesuatu supaya you confirmkan you ada pre-diabetic. So that you boleh buat sesuatu. Apa yang all perlu buat itu adalah kat lain topik. Hari ini Dr. Ju cuma nak share apakah sign dan simptom, tanda-tanda yang you sebenarnya dah ada masalah hidden diabetic ataupun pre-diabetic. Especially kalau mak bapak you ada diabetes ataupun you dah ada sign and symptom ni. So apakah dia simptomnya? Kita mulakan sebab Dr. Ju ada dalam 26 sign and symptom yang menunjukkan you kemungkinan besar ada pre-diabetic ataupun you mungkin ataupun you dah ada hidden diabetic. You dah ada diabetic yang tersembunyi, kencing manis yang tersembunyi. Okey, yang pertama adalah sign dia adalah you selalu letih. Asyik letih saja. Letih sebab apa? Dr. Ju dah cakap tadi, hidden diabetic bermakna badan you tak boleh generate energy daripada gula. Jadi you tak cukup energy. Jadi itu adalah simptom ataupun sign and symptom yang pertama. Yang kedua adalah selalu lapar. Asyik lapar aja. Kenapa lapar? Sebab Dr. Ju dah cakap tadi, gula tinggi dalam darah tapi gula tak boleh masuk dalam sel. Jadi dalam badan you tak cukup tenaga. Jadi otak kita ingat kita tak cukup tenaga. Bila kita tak cukup tenaga, apa yang berlaku? Otak kita ingat kita tak cukup gula. Dan orang yang ada masalah insulin resistant ini, dia punya insulin dalam darah dia tinggi.
Sebab insulin ni kerjanya untuk angkut gula masuk dalam sel. So, apa berlaku? Bila gula tinggi, maknanya bila gula tak boleh masuk dalam sel, gula dalam darah kita tinggi. Bila gula dalam darah kita tinggi, badan kita auto akan keluarkan insulin dengan banyak, sebab dia nak tolong badan kita untuk bawa juga gula tu masuk dalam sel. Jadi insulin dia akan rangsang kita punya pusat lapar kat dalam otak kita. Jadi pusat lapar tu keluarkan hormon lapar namanya ghrelin. Jadi kita akan sentiasa lapar. So kalau you ada letih, asyik lapar aja, maknanya kemungkinan besar you ada masalah hidden diabetes, ataupun memang you ada masalah hidden diabetes ataupun diabetes tersembunyi. Okey, yang seterusnya, you ada masalah susah nak fokus, susah nak concentrate. You pergi dengar ceramah agama, tidur. You dengar orang cakap depan you, macam tembus je kat badan dia, tak nampak tak perasan apa dia cakap apa, tiba-tiba dah habis. You sembahyang, tak boleh concentrate. Tiba-tiba dah Assalamualaikum, tapi you tak tahu apa berlaku sebelumnya. Itu juga adalah tanda-tanda you ada masalah pre-diabetic ataupun diabetik tersembunyi. Okey, apakah lagi masalah? Kenapa benda tu tadi berlaku? Tak boleh concentrate, asyik confused sebab gula tinggi dalam darah tadi sebenarnya dia adalah ada insulin tinggi dalam darah dan gula tinggi dalam darah lagi, dan juga disebabkan oleh tenaga dalam badan kita drop, menyebabkan otak kita tak cukup tak cukup makanan, tak cukup dan juga gula tu juga adalah toksik untuk kita punya blood, untuk kita punya brain, blood pula. Jadi menyebabkan kita tak boleh fokus, tak boleh concentrate. Okey, yang seterusnya, tanda bahawa you ada masalah pre-diabetic adalah naik berat badan. You tak boleh kontrol berat badan. You makan macam biasa, berat badan you meningkat. Maknanya you become overweight. Lama-lama you jadi obese. Ini adalah juga tanda-tanda you ada pre-diabetic. Kenapa you boleh obese bila you dapat pre-diabetes ni ataupun diabetik tersembunyi ni? Sebab bila gula tak boleh masuk dalam sel sebab insulin tak boleh bekerja, insulin akan tukar gula kepada lemak dalam bentuk lemak. Jadi lemak tu disimpan dalam sel-sel lemak dalam badan kita, menyebabkan kita obese. Jadi kalau you obese, besar kemungkinan you memang dah ada pre-diabetes ataupun diabetik tersembunyi, kencing manis tersembunyi. Awas ya. So sel-sel lemak kita sebenarnya kecil sangat. Tetapi dia boleh membesar sampai 8,000 kali ganda daripada saiz dia yang sekarang. That's why orang boleh sebesar-besar manusia. Maknanya pembentukan lemak dia banyak berlaku bekas insulin akan gula yang lebih kita makan tu akan tolak masuk dalam sel lemak kita, sampai sel lemak kita, sebiji sel lemak kita membesar boleh sampai 8,000 kali ganda. Dan kalau dia dah terlebih daripada 8,000 kali ganda, itu yang menyebabkan dia ada leaking dekat situ, menyebabkan pelbagai masalah. Okey, dan menyebabkan kita kita terus dapat diabetik yang betul. Okey, itu adalah simptom yang keempat ataupun tanda yang keempat. Tanda kelima adalah bila perut you buncit. Maknanya you dapat belly fat. Maknanya perut you mula dah besar. Besar kenapa? Sebab lemak tadi dah yang sama, tapi lemak tu berkumpul dekat abdomen, dekat perut. Jadi bila lemak berkumpul dekat perut, juga lemak tu boleh berkumpul dalam kita punya hati, menyebabkan perut kita buncit. Dan tipikal orang yang ada masalah belly fat ni, rupa dia macam apple, perut dia macam apple. Sebab orang yang gemuk tu ada yang straight, ada yang apple. Yang apple itu adalah satu tanda besar yang menyatakan you sebenarnya dah ada pre-diabetes ataupun you sebenarnya dah ada hidden diabetes. Okey? Ya. Itu nombor 5. Nombor 6, ni adalah tanda yang seterusnya adalah letih selepas makan. Ini macam tak logik kan, sebab you patutnya lepas makan you bertenaga, sebab makan akan menyebabkan gula ditukar kepada tenaga. Tetapi kenapa you lepas makan letih?
Lepas makan ngantuk. Lepas makan sakit badan. Ini adalah sebab you dah ada pre-diabetic. You dah ada insulin resistant. You makan, gula meroket dalam badan you, insulin meroket dalam badan you. Dua-dua benda ni tidak boleh bawa gula masuk dalam sel, menyebabkan you tak ada tenaga. Makin makan, makin tak ada tenaga. Gula makin tinggi dalam darah. Dan badan you ebok nak tukar gula tu jadi lemak. Jadi that's why bila you check lepas makan gula normal, sebab gula ditukar jadi lemak. Ini adalah simptom nombor 6. Sistem nombor 7 adalah bila you bangun pagi, you rasa nak makan gula. Maknanya bila bangun pagi, tiba-tiba you rasa macam craving nak gula. Craving nak cari teh tarik. Craving nak cari kopi tarik. Craving ataupun kita tiba-tiba teringin nak makan benda manis. Itu adalah juga simptom you dah ada pre-diabetic. Okey? Dan seterusnya adalah nombor 8. Apakah simptom nombor 8? Menunjukkan you ada hidden diabetic ataupun pre-diabetic. Iaitu you ada masalah sugar craving ataupun you teringin nak makan manis selepas dah makan. Dah lepas makan nasi 2 pinggan, tiba-tiba teringin nak benda manis. Nak cari donat, nak cari kek coklat, nak cari aiskrim. Itu juga sebenarnya tanda you dah ada pre-diabetic. Awas ya. So kalau you dah makan, patutnya dah kenyang. Tak adalah nak makan benda lain kan. Tapi kenapa dah makan, perut dah kembung, dah kenyang, tapi nak aiskrim lagi. Okey, waiter ambilkan aiskrim. Okey, waiter nak kek coklat. Ini adalah tanda you dah ada pre-diabetic. Okey, apakah yang seterusnya? Nombor 9. Okey, sugar craving lepas dah makan manis. Faham tak? Maknanya you tak puas lagi. You dah makan benda manis, dah makan roti manis apa ni, dah makan donat yang manis-manis, dah makan kek coklat yang manis-manis, tapi you tak puas lagi. You nak lagi benda lain. You nak lagi coklat. Itu juga adalah satu tanda bahawa you dah ada pre-diabetic. Siapa yang ada kat sini? Cuba yang ada macam ni. Cuba angkat tangan. Dah makan coklat, dah makan kek, tapi tak puas lagi. Tak puas tu maknanya dia tak ada satisfied. Dia tak satisfied lagi sebab otak kita yang tak satisfied, sebab kita sebenarnya ada pre-diabetic. Sebab yang dapat makan tu adalah mulut dan dalam darah saja yang dapat gula tadi. Tapi dalam sel kekosongan, dalam sel kekeringan, dalam sel you lapar sebab sel you tak dapat tenaga. Sebab sel you dah penuh saturated dengan gula. Dia tak boleh kerja dah, penat dah. Jadi dia yang dekat luar pula sibuk nak tukarkan gula kepada bentuk lain, kepada bentuk lemak, masuk dalam hati, semuanya bekerja teruk. Okey? Yang ke seterusnya adalah kita susah nak turunkan berat badan. Ada orang dia gemuk, dia buat diet kurus. Tapi kita buat diet dah setahun pun turun 2 kilo saja. Maknanya kita buat diet mungkin diet yang you buat tu adalah diet contohnya you tak makan nasi. You tak makan nasi, tapi you makan benda lain. Maknanya bila kita buat sesuatu ataupun you exercise. Tiap-tiap hari exercise. Pergi buat itu, buat ini. Pergi jogging, pergi Zumba, pergi apa lagi? Pergi aerobic class, pergi ni. Tetapi susah nak turun berat badan. Sebab Dr. Ju ramai jumpa yang macam tu. Macam jahat sangat lemak ni. Macam liat sangat nak keluar daripada badan you. Itu juga adalah tanda bahawa you dah ada insulin resistant ataupun you dah ada hidden diabetic. You dah ada masalah diabetik tersembunyi ataupun pre-diabetic. Okey, seterusnya adalah simptom seterusnya adalah susah nak tidur. Susah nak tidur. Jadi kalau you ada simptom nak tidur, you obese, selalu letih, makan tak puas, tak boleh nak fokus, and then perut buncit, kemudian bila makan je asyik lapar sahaja, kemudian susah nak tidur.
itu juga adalah salah satu daripada sign and symptom bahawa you sebenarnya dah ada hidden diabetes. Awas So kalau you susah nak tidur, kenapa? Masalah pre-diabetic boleh menyebabkan kita susah nak tidur. Sebab gula tadi yang tinggi, yang badan you sirkulate dalam badan you tu, dia akan poison you punya otak. Dia akan merosakkan urat saraf kat dalam kepala kita dan menyebabkan ada masalah susah nak tidur. Lagi satu sebab kenapa orang yang ada masalah pre-diabetes ni susah nak tidur, because selalunya orang pre-diabetes ni kebanyakannya obese. Bila dia obese, apa berlaku? Lemak banyak dekat sini. Bila lemak banyak dekat tekak tenggorok dia ni, maknanya bila dia tidur saja, dekat dia punya tenggorok ni akan collapse dan dia akan dapat berdengkur dengan kuat. Dan bila berdengkur dengan kuat, kadang-kadang dia dapat apnea, tiba-tiba berhenti breathing. Itu juga adalah sebab kenapa orang yang ada masalah pre-diabetic ni susah nak tidur. Maknanya dia banyak faktor lain yang menyebabkan orang yang ada pre-diabetic ni susah nak tidur. Tapi bila dia tidur, krok. Jadi awas So you kena check. Okey, yang seterusnya sakit sendi. Kenapa orang yang ada masalah diabetes ni senang nak dapat sakit sendi? Sebab gula tu dia akan block banyak yang akan menyebabkan kerosakan pada salur darah. Walaupun gula tu mungkin waktu tu tak tinggi sangat. Kadang gula tu cuma 8, 9, 10 saja. Bila you check kat doktor, fasting normal. Tetapi gula yang tinggi sementara badan belum asingkan pergi kat tempat lain tu, dia akan menyebabkan banyak kerosakan dekat salur darah kita. Dan ini menyebabkan radang pada kebanyakan kita punya sendi, especially sendi lutut. That's why orang yang ada diabetes senang nak dapat osteoarthritis, dan orang yang pre-diabetes juga sudah ada simptom sendi-sendi dia sakit. Jadi ingat maknanya kalau kita ada masalah sakit-sakit sendi, kita kena check apa punca dia. Jangan just cuma ambil ubat tahan sakit sahaja, ataupun mungkin kita ambil ubat enzim, iaitu glukosamin ke, Consaf ke, untuk maknanya untuk bantu kita punya sendi lutut. Sedangkan sebenarnya kita ada masalah lain, underlying causes kita yang menyebabkan lutut kita ada masalah. Okey, yang seterusnya adalah depression dan anxiety. Ini adalah ada kena-mengena dengan otak kita. So kalau you ada masalah depression, anxiety, you obese, you letih, you susah nak tidur, you susah nak fokus, you gemuk, jadi kemungkinan besar ataupun you mungkin adalah pengidap pre-diabetes ataupun diabetes tersembunyi. Okey, ini ada lagi satu simptom yang sangat-sangat kita cakap interesting. Simptom dia adalah apa yang dipanggil sebagai hormonal changes. Dan kalau dekat perempuan, sebab apa yang berlaku untuk orang yang ada pre-diabetes ni, dia juga melibatkan insulin resistant tadi. Bila insulin tinggi dalam badan kita, dia akan mengubah hormon dalam badan kita. Maknanya dia akan mengubah. Kalau perempuan, dia akan mengubah hormon dia, maknanya hormon-hormon yang tinggi dalam badan dia akan adalah hormon lelaki. Maknanya orang yang ada pre-diabetic ni, insulin tinggi dalam badan dia. Insulin tu akan menyebabkan perempuan, wanita, dia punya hormon wanita dia drop, dan yang meningkat adalah hormon lelaki, iaitu hormon androgen dan juga testosteron. That's why ada keadaan di mana kalau you tengok, you pernah jumpa tak perempuan yang ada masalah, contohnya ada masalah keluar rambut, keluar misai, keluar rambut dekat dia punya muka, tiba-tiba ada misai, dan you obese, and then you letih, you selalu depressed, and then susah nak tidur. Ini juga adalah simptom yang you ada masalah masalah pre-diabetes.
Jadi kalau you ada simptom-simptom ni, kena cek. Dan ini juga menyebabkan simptom yang lain. Orang yang ada pre-diabetes ni, dia akan dapat masalah infertility ataupun susah nak mengandung. Jadi kalau you obese, you ada masalah-masalah yang Dr. Ju cakap tadi, susah nak mengandung, maknanya dia dapat masalah susah mengandung apa dalam bahasa Melayu, masalah mandul. Masalah mandul. Cuba cek dan cuba cek dan buat sesuatu, sebab ia akan membawa kepada masalah-masalah lain. Dan kalau lelaki pula apa yang berlaku? Kalau lelaki apa yang berlaku adalah dia terbalik. Dia punya hormon wanita dia meningkat. Jadi kalau lelaki apa yang berlaku, silap gambar. Adalah dia akan dapat masalah hormon wanita ataupun hormon estrogen dia meningkat. Jadi apa yang berlaku adalah, kalau you tengok dekat sini. Okey. Ini keadaan dipanggil man boobs. Pernah dengar tak man boobs? Maknanya lelaki obese tapi tetek dia besar. Buah dada dia, payudara dia besar. Ini juga adalah satu simptom yang you sebenarnya ada pre-diabetic. Okey. Contohnya ni lah. Ini dia tertutup sikit lah. Dr. Ju tak nak tunjuk gambar yang betul-betul. Ada tak suami you all tak ada kencing manis, tetapi dia punya ni besar. Macam perempuan boleh pakaikan coli. Ini juga adalah simptom yang you ada pre-diabetic. Dan kalau lelaki, dia bila estrogen tinggi dalam badan dia, estrogen dominan, dia akan dapat erectile dysfunction. Maknanya dia akan dapat mati pucuk. Jadi mati pucuk juga adalah salah satu simptom yang menunjukkan you bakal ada diabetic. Because daripada pre-diabetic, hidden diabetic ataupun diabetic tersembunyi, untuk jadi true diabetic, it takes about 10 to 20 years. Maknanya sebelum benda tu berlaku, sebelum you betul-betul dapat diabetik, gula betul-betul tinggi dalam badan you. Sebab apa? Sebab you punya pankreas dah tak boleh kerja dah penat dah nak layan kita. Dan you dah ada banyak kerosakan berlaku dalam badan kita. Dan kalau perempuan, dia akan dapat keadaan satu condition yang dipanggil PCOS, Polycystic Ovarian Syndrome. Polycystic Ovarian Syndrome adalah disebabkan oleh adalah disebabkan oleh pre-diabetic ataupun insulin resistant. That's why kalau you tengok orang yang ada PCOS ataupun Polycystic Ovarian Syndrome, dia obese. Dia banyak jerawat dekat muka sebab dia hormon lelaki tinggi. Dia ada bulu-bulu, ada misai. Dia susah nak mengandung. Dia susah nak fokus. Dia ada masalah sendi sakit, depression. Jadi dia tak boleh mengandung lah sebab dia mandul. Jadi ini adalah simptom satu hari nanti you akan dapat real diabetic. Jadi orang yang ada PCOS ni kena buat sesuatu, kena betulkan sebab benda-benda yang Dr. Ju cakap tadi semua reversible, semua boleh back to normal kalau you tahu cara dia nak buat macam mana. Dan simptom seterusnya adalah bila you ada hypertension. Kenapa hypertension? Sebab bila orang ada pre-diabetic ni, insulin tinggi dalam darah dia. Jadi insulin ni adalah destruction, inflammation. Dia akan menyebabkan salur darah kita cedera. Salur darah kita banyak parut. Parut kat salur darah kita menyebabkan BP kita naik. Dan juga orang yang ada masalah hidden diabetic juga, salah satu simptomnya juga kolesterol dia tinggi. Sebab dia akan ada masalah dengan imbalance in kolesterol. Seperti yang Dr. Ju selalu cerita macam mana kolesterol boleh imbalance. Dan kolesterol yang tinggi ni adalah kolesterol yang yang dipanggil triglyceride. Triglyceride adalah daripada lemak. Maknanya daripada lemak yang kita makan 25%, yang lain adalah daripada gula yang diproses dalam badan you. Sebab badan you terlalu tinggi gula, sebab you ada insulin resistant, badan you nak hindarkan gula daripada daripada darah you, dia akan proses jadi triglyceride. Dan triglyceride ni disimpan dalam fat cell kita menyebabkan kita gemuk. Dan ada triglyceride sebelum disimpan ke dalam lemak kita, dia akan
berlega-lega dekat dalam circulation kita. Ini salah satu daripada simptom pre-diabetic. Maknanya you punya triglyceride you meningkat. Okey, dan hormonal imbalance, sebab dalam badan kita ada banyak hormon. So bila ada masalah pre-diabetic ni, insulin tinggi dalam darah kita dan banyak insulin ni buat kekacauan dalam badan kita. Sebab badan kita tak perlukan insulin tinggi sangat. Badan kita perlukan insulin dalam 5.7 macam tu. Jadi macam mana kita nak diagnose untuk buktikan ataupun untuk confirmkan dah ada simptom-simptom tadi? Macam mana kita nak confirmkan yang kita sebenarnya ada pre-diabetic, sebenarnya kita ada hidden diabetic? Sebenarnya cara dia senang saja. You pergi mana-mana klinik, mana-mana hospital, you buat satu ujian yang dipanggil serum insulin. Serum insulin dalam darah. Itu saja ujian dia. Kalau serum insulin you tinggi, dan majoriti orang macam ni serum insulin dia tinggi. Serum insulin patutnya dalam 6 ke bawah. Dr. Ju pernah jumpa orang yang ada macam ni, yang ada simptom-simptom ni. Serum insulin dia sampai 130. Cuba bayangkan berapa kali ganda daripada normal. Dan insulin itu adalah toksik. That's why macam-macam berlaku. Dia toksikkan otak you, dia toksikkan sendi you, dia toksikkan everywhere. So, awas kalau you ada masalah pre-diabetic ni, ataupun you ada simptom-simptom dan sign yang Dr. Ju cakap tadi, please pergi check you punya serum insulin. Dan bila serum insulin tinggi, you tak tahu apa nak buat sekarang. Oh, apa nak buat ni? Apa nak buat? Betul lah saya ada pre-diabetic. Senang. You join Dr. Ju punya seminar ni. Seminar Advanced Manage Your Diabetes. Bukan untuk orang yang dah ada real diabetes sahaja. Yang terbaik untuk join kelas ni adalah orang yang ada pre-diabetic, so that you tak akan dapat diabetic. Jadi sekarang ni sempena MCO ni, sempena lockdown, RM19 je you kena bayar. Berbanding dengan orang sebelum ni, dia orang kena bayar RM300. Nak jumpa one-on-one coaching dengan Dr. Ju memang mahal. So ini adalah yang terbaik untuk you all join. So harian Dr. Ju akan cakap daripada pagi sampai petang, just untuk bagi tahu you apa nak buat untuk reversekan you punya masalah diabetik dan juga pre-diabetik. Okey, Dr. Ju harap semua orang dapat manfaat daripada live hari ini, dan insya-Allah Dr. Ju akan cerita balik, ni akan live balik selepas ni, bukan besok. Besok bagilah Dr. Ju rehat sekali, hari Ahad ke, dan kita akan sentuh lagi topik-topik yang berkenaan dengan ni, sebab banyak sangat Dr. Ju nak share. Jadi you all just alert dengan Dr. Ju punya nama. Dr. Ju akan inform bila-bila masa Dr. Ju nak live. Waktu PKP ni tak ada benda nak buat, Dr. Ju duduk kat rumah saja. So insya-Allah doakan Dr. Ju sehat, Dr. Ju akan live dan guide you all setiap hari. Okey, itu saja daripada Dr. Ju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.